pencarum KWSP keluar simpanan akaun 1 sebanyak RM500 sebulan untuk tempoh 12 bulan. Perdana Menteri sebut dia kalau ikut dia pun tak setuju, tapi terpaksa kerana desakan rakyat. Maknanya Perdana Menteri pun tak faham peringkat awal bahawa rakyat itu pilih nak keluarkan daripada KWSP itu kerana keadaan terpaksa. Ya. Saya faham, kalau tanya saya awal, saya memang kurang setuju pada prinsipnya. Kerana KWSP itu adalah kan masa depan. Tapi kalau keadaan dia terdesak, nak hidup susah, bagilah ke hak dia untuk keluarkan wang dia sendiri. Ya. Dan ini meringankan sedikit, walaupun jumlahnya kecil. Saya tidak fikir RM500 itu angka yang munasabah bagi B40. Dia tidak boleh hidup dengan RM500 sebulan. Ada 5-6 anak, walaupun 600,000 keluarga yang terjejas, saya cadangkan supaya ini ditambah dan diberi kelonggaran, kerana sebenarnya jumlah ini membabitkan hanya RM4 bilion. Dan ini ada keupayaan. Mengapa kita bangkitkan soal KWSP? Kerana kegagalan kita membantu mereka. Dia tak ada pilihan. Dia dapat prihatin dan sebagainya, tak boleh nak hidup. Oleh demikian, terpaksa ambil wang daripada KWSP. Saya minta supaya hal ini dijalankan di pinjaman yang harus ditangani oleh kerajaan, kerana ini akan bukan saja menyelesaikan masalah mereka sementara, tetapi juga akan dapat membantu mereka dalam menempuh hidup berikutnya. Jadi pembiayaan ini sama ada saya sebut tadi, sama ada melalui bond atau sukuk, boleh mengurangkan beban pencarum dan rakyat. Dan pinjaman yang dianggarkan adalah sekitar 3.6% dan hanya meningkatkan defisit sebanyak 0.23%. Pak Dixon, perjalanan. Terima kasih, Pak Dixon. Seperti mana yang telah pun diumumkan, setiap pencarum KWSP hanya layak mengeluarkan RM500 satu bulan. Tetapi sedar atau tidak, pekerja itu telah dipotong 11%, majikan 12%. Kalau seseorang pekerja itu bergaji RM3,000, dia telah dipotong hampir RM750. Persoalan hari ini ialah mengapa susah sangat nak bagi RM10,000 itu pada pekerja yang sedangkan mereka dalam kesengsaraan dalam COVID-19 ni. Dalam masa yang sama dengan ada Pak Dixon, saya terpaksa menyinggung sebab tadi saya tak boleh masuk, saya nak terlampau beri tumpuan pada Pak Dixon. Jangan pasal pekerja yang telah dibuang itu, yang termasuklah melindung hampir 2,200 orang. Dan saya tengok function daripada SIP itu, Skim Nasional Pekerja, tak ditambah, tak diberikan bantuan untuk sementara. Dan saya tidak lihat bahawa kerajaan ini tidak ikhlas dalam memastikan bahawa penyelesaian terhadap pengangguran dan pembuangan kerja itu tidak dilaksanakan dalam masa malapetaka pada waktu ini. Saya nak cadangkan supaya dikaji semula, supaya disasarkan SIP itu diberikan keutamaan dan dibantu pekerja-pekerja yang telah dibuang kerja yang dalam keadaan sarat pada waktu ini. Dan saya mohon Pak Dixon menyetujui pandangan saya. Terima kasih. Terima kasih. Soal pertamanya KWSP saya telah tegaskan. Ya, jangan kita anggap ini sebagai suatu tindakan hanya nak belas kesian kerana ada tuntutan orang ramai. Tidak. Kita tahu masalahnya itu real, kerajaan tidak dapat menampung, maka terpaksa dia cari dana dia sendiri, iaitu untuk mengambil daripada KWSP walaupun cara terbatas. Keduanya soal Malindo, saya percaya Menteri Sumber Manusia pun ada, kerana jawapan yang diberi oleh Menteri itu agak membimbangkan. Kerana mereka anggap umumnya bahawa kurang penekanan dan simpati terhadap orang yang dibuang kerja, kerana selalunya kita itu favor kepada syarikat. Saya percaya kita harus beri ruang, Menteri harus dengar persatuan dan wakil-wakil pekerja dulu sebelum menemui syarikat, wakil syarikat. Dan kalau ada masalah, maka sama-sama mesti ada tanggung. Janganlah jadi macam keadaan sekarang di mana syarikat rugi
termasuk GLC yang bertuah. Ada yang dibuang pekerja, ada yang dipotong allowance. Tetapi CEO gajinya masih juta-juta, tak ada langsung sedikit pun kesan pemotongan. Jadi dampak sangat bukan saja kesenjangan tapi kurang pertimbangan kemanusiaan di sini.